Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami bernama Kenanga.co akan memperkenalkan syarikat kami, iaitu syarikat yang menjual makanan bernama Cokoja. Jadi untuk penerangan selanjutnya saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan saya lah untuk menerangkan setiap bahagian masing-masing. Jadi pertama kali saya bersediakan Habibul Zikri. Sila. Okay, terima kasih kepada CEO kita, Muhammad Noair. Jadi saya akan menerangkan tentang logo, visi, misi dan juga ringkasan eksekutif. Jadi logo, konsep yang kita ambil adalah konsep coklat sebab apa yang kita jual adalah Cokoja dan benda yang paling penting dalam Cokoja itu adalah coklat yang menarik perhatian ramai. Jadi kalau kita lihat dekat logo memang mostly warna yang kita ambil adalah warna coklat. Dan kalau kita lihat tulisan coklat jar tu, dia terkeluar daripada bulatan tu sebab dia adalah antara misi kita untuk menjadi pengedar produk di mana kita nak jadi salah satu pengedar produk yang terkenal, yang dikenali oleh orang ramai. Jadi itu antara konsep yang kita ambil untuk menyiapkan logo ini. Jadi seterusnya visi. Visi kami adalah menjadi pengedar utama Cokoja yang terkenal di sekitar UPM dan di kawasan rumah ahli kumpulan, kerana kalau ikutkan perancangan kita akan berniaga di UPM dan juga kawasan perumahan kami semua. Seterusnya misi. Misi syarikat kami adalah mengedar produk makanan tempatan yang memenuhi cita-rasa tempatan dan juga antarabangsa. Sebab seperti kita tahu, coklat ni ramai orang suka. Seterusnya menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, pantas dan fleksibel bagi menjamin kepuasan pelanggan 100%. Sebab yang kita tahu, kalau kita meningkatkan kualiti dan juga servis kita, ramai perniagaan kita akan lebih trusted. Seterusnya bersaing dengan ejen Cokoja lain yang sedia ada. Seperti yang kita tahu, Cokoja ni dah terkenal dan sudah ada ramai pengedar. Jadi kita kena bersainglah dengan mereka. Seterusnya mencapai keuntungan bersih untuk setiap stok yang diambil. Ini seperti sedia maklum, setiap pengedar akan mempunyai misi ini. So untuk seterusnya, ringkasan eksekutif. Next slide. Okay, ringkasan eksekutif ini. So yang pertama sekali kami adalah ejen produk Cokoja. Dan seterusnya adalah bermula daripada kawasan perumahan sebab sebelum ini memang kita merancang untuk berniaga di UPM, tetapi disebabkan kekangan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan oleh kerajaan, jadi kami bercadang dan kami mengambil keputusan untuk mula berniaga di rumah masing-masing. Dan produk yang kami jual, kami menyasarkan untuk menjualnya di penduduk kawasan perumahan sebab kita start jual di rumah. So yang seterusnya adalah permulaan perniagaan kami. Kami akan bermodalkan tidak banyak. Kami mengambil stok sebanyak 5 kotak yang mengandungi 20 balang. Setiap satu kotak berharga 140 dan keseluruhannya adalah RM700. Dan selepas itu kami akan menjualnya dengan RM10 untuk satu balang, tidak termasuk perkhidmatan pos. Dan keuntungan bersih untuk setiap jualan adalah RM3 untuk satu balang. Jadi antara cara untuk kami meningkatkan jualan adalah dengan mempromosikan seperti kita buat beli 2 balang ke atas, kita akan bagi potongan harga ataupun sebagainya lah. So seterusnya persaingan sederhana. Persaingan sederhana ni seperti yang kita sedia maklum, Cokoja adalah satu produk yang sudah terkenal, jadi sudah terdapat pengedar di
mungkin di kawasan perumahan kami pun sudah dapat pengedar. Jadi apa yang kami hadapi adalah persaingan sederhana lah, sebab kami yakin bahawa dengan kualiti servis dan juga marketing yang baik, kami akan dapat melakukan persaingan yang sihat dengan pengedar-pengedar yang lain, dan juga kita dapat keyakinan daripada pelanggan-pelanggan lah. Untuk seterusnya, dapat menarik pelanggan dari pelbagai golongan manusia. Sebab coklat ni, kalau kita tengok first sekali sebab dah nak dekat raya, so ramai ibu bapa ataupun makcik-makcik yang mencari makanan-makanan yang boleh dihidangkan semasa hari raya. Jadi kami yakin bahawa Cokoja ni adalah satu produk yang boleh dijual untuk dijadikan santapan pada hari raya. Dan seterusnya, golongan untuk para pelajar. Sekarang juga adalah musim pelajar-pelajar melakukan kelas online. Jadi kami juga yakin bahawa pelajar-pelajar mencari makanan-makanan yang boleh dinikmati sambil melakukan online class. Dan seterusnya adalah golongan kanak-kanak. Kita tahu kanak-kanak juga amat menyukai makanan yang berunsurkan manis-manisan dan juga seperti coklat ni. Jadi kami yakin kami dapat menarik minat pelanggan dengan sebaiknya. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Nui. Saya kembalikan kepada Nui. Okay, jadi terima kasih pada sahabat saya, Habib, saudara Habib. Seterusnya kita akan beralih kepada Intan ya, ke Intan? Ya. Okay, silakan. Okay, terima kasih CEO kami, Nuet. Jadi pertama sekali saya akan menceritakan tentang produk kami. Produk kami iaitu Cokoja Crispy ni, kami mengeluarkan dia kerana pertama sekali ia mempunyai keunikan iaitu kami membuat keseimbangan rasa manis dia. Jadi ianya sesuai untuk semua orang sebab selalunya orang akan macam tak suka terlalu manis ataupun kurang manis. Tapi yang ni kami kekalkan dia punya keseimbangan rasa manis. Selain tu macam yang Habibus tadi ada cakap, yang produk kami ni kami keluarkan untuk sasarkan untuk semua golongan. Sebab tu kami keluarkan coklat ni, sebab coklat Cokoja ni sesuai untuk semua peringkat umur. Selain daripada tu, kami juga menggunakan bahan-bahan yang bermutu tinggi. Dan apa yang menariknya produk kami ni berbanding produk-produk yang lain, kami menawarkan kepelbagaian. Maksudnya daripada Cokoja kami ni, kami menawarkan pelbagai daripada jenis berteh, jenis coklat dan jenis topping. Jadi jenis berteh tu kita boleh pilih sama ada kita nak bubble rice ataupun kita nak mini crunch. Dan coklat dia terdapat 4 pilihan, iaitu kita ada coklat, white chocolate, strawberry and juga butterscotch. Seterusnya kita ada topping. Topping pun kita boleh pilih antara 4, Milo, KitKat, Kinder Bueno and Oreo. Ya. Selain jadi maksudnya macam kita boleh pilih lah, pelanggan ada banyak pilihan, dia boleh pilih apa-apa yang dia nak. Contohnya macam dia nak pilih jenis daripada jenis berteh dia nak bubble rice, tapi dia nak white chocolate tapi flavor Oreo. Jadi dia boleh pilih ikut keselesaan dia, ikut cita rasa dia. Itu merupakan apa yang kami tawarkan kepada pelanggan kami. Seterusnya saya akan sambung kepada struktur organisasi. Next slide please. Thank you. Struktur organisasi. Jadi pertama sekali kita ada ketua pegawai eksekutif iaitu CEO kita iaitu Muhammad Nuair. Jadi apa peranan untuk tanggungjawab sebagai ketua pegawai eksekutif adalah yang pertama sekali dia kena memudahkan pasukan untuk capai objektif dan matlamat syarikat untuk dapat keuntungan, dan dia juga kena rancang strategi-strategi untuk capai matlamat kami. Selain itu, bawah daripada CEO adalah jawatan bagi timbalan ketua pegawai eksekutif iaitu Amir Ashraf bin Arifin.
Jadi tanggungjawab dia adalah untuk menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh CEO dan tolong CEO daripada semasa ke semasa. Dalam masa yang sama juga, dia perlu mempengerusikan mesyuarat ke apa-apa untuk mempengerusikan pembincangan jika pengerusi ada apa-apa lah. Seterusnya adalah, di bawahnya adalah setiausaha yang itu Nur Syamimi Liana. Syamimi Liana, peranan bagi seorang setiausaha adalah untuk menyediakan dokumen perniagaan yang diperlukan dengan isi yang betul dan dia perlu mencatat semua butiran yang berkaitan dengan syarikat. Seterusnya, Ketua Pegawai Operasi ataupun COO iaitu Muhammad Hafiz Hilmi. Peranan bagi seorang COO adalah untuk mengawasi operasi syarikat dalam masa yang sama untuk merancang dan melaksanakan strategi untuk mengembangkan lagi pasukan pengurusan atasan. Seterusnya adalah peranan untuk jawatan Ketua Pegawai Kewangan iaitu CFO iaitu Syamira. Jadi peranan Syamira, peranan untuk sebagai CFO adalah untuk dia bertanggungjawab untuk menganalisis dan mengkaji data kewangan. Selain itu, bertanggungjawab juga untuk melaporkan prestasi kewangan dan menyiapkan anggaran dan memantau anggaran perbelanjaan dan kos. Seterusnya adalah bagi tanggungjawab Ketua Pegawai Pemasaran iaitu Intan Rashikin. Tanggungjawab seorang Ketua Pegawai Pemasaran iaitu CMO adalah bertanggungjawab untuk mengawasi perancangan, perkembangan dan pelaksanaan. Selain itu juga dia bertanggungjawab untuk mengembangkan bisnes dan untuk mengembangkan lagi produk. Jadi dia perlu tahu teknik-teknik pemasaran untuk menjayakan produknya. Seterusnya, jawatan yang seterusnya adalah jawatan Ketua Pegawai Pakar Manusia iaitu CHRO iaitu Nur Haida Damia. Peranan sebagai CHRO adalah dia haruslah bertanggungjawab memberikan kepimpinan dan pengawasan terhadap pekerja-pekerja dan juga dia juga yang perlu melaksanakan rancangan kompensasi dan faedah untuk menjimatkan lagi kos. Seterusnya adalah bagi jawatan Ketua Pegawai Maklumat iaitu CIO iaitu Siti Farah Liana. Peranan bagi seorang CIO adalah bertanggungjawab untuk membuat penilaian melalui teknologi. Beliau juga bertanggungjawab untuk mengawasi perkembangan platform perkhidmatan pelanggan. Jadi seterusnya adalah jawatan Ketua Pegawai Komersial iaitu CCO iaitu Habibul Zikri. Peranan bagi CCO adalah bertanggungjawab untuk menggabungkan pengetahuan teknikal bidang yang berkaitan dengan kemahiran pemasaran. Selain itu juga dia bertanggungjawab secara langsung kepada CEO sebab dia kena memastikan kejayaan kita punya komersial produk ni. Dan akhir sekali adalah bagi jawatan Ketua Pegawai Pentadbiran iaitu CAO iaitu Nurul Syazwana. Peranan bagi CAO adalah bertanggungjawab dalam melaksanakan rancangan strategik, selain itu mengkaji dasar pentadbiran dan membangunkan dasar belanjawan. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Okay, itu daripada Intan. Jadi seterusnya kita teruskan kita punya pembentangan kepada proses pembelian barang iaitu kepada Hafiz. Mungkin selepas ni kita boleh terus keep forward lah, tak payah nak patah balik kepada saya. Kita boleh, siapa yang dia punya turn selepas tu boleh terus bercakap lah, ready. Okay, Kayok. Okay, bagi proses pembelian barang, okay, kita cuba mencari supply pembekal sebanyak mungkin untuk menganalisis dia punya kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh para pembekal. Okay, di sini kami memilih pembekal Choco Crispy Enterprise. Ini kerana pembekal memberikan pelbagai variasi produk Choco Crispy dari segi berteh, coklat dan topik. Semua ni diberikan dengan harga seunit RM7 bagi setiap balang. Okay. Itu je sini.
Okey, terima kasih Apis ya. Kita mungkin boleh terus bergerak terus pada next person ya. Siapa ya? Tapak atau lokasi projek. Saya percaya itu Amir. Boleh Amir? Tapak atau lokasi projek yang kita akan jalankan, yang pertama adalah di UPM. UPM ni kita akan jadikan sebagai main tempat kita lah mula-mula. Tapi disebabkan kawalan pergerakan ni, kita akan mula menjual di sekitar kawasan perumahan setiap ahli. Next. So, jadual pelaksanaan aktiviti perniagaan. Mula-mula kita akan hubungi pembekal. Kita akan lebih kurang dalam masa seminggu lah untuk cari yang menawarkan yang terbaik lah. Lepas tu kita akan penerimaan produk. Penerimaan produk ni mungkin mengambil masa dalam lebih kurang 2 minggu sebab sekarang musim PKP kan, jadi takut barang lambat sampai. Jadi bila sampai je produk tu, kita akan mula mempromosikan produk kita orang, dan kemudian apabila tempahan telah diterima, kami akan terus menghantarkan produk tersebut. Penerimaan tempahan ni berlaku dalam lebih kurang dalam 5 minggu lah. Terima kasih. Next slide please. Okay, so seterusnya kita akan sambung dengan aspek pemasaran, which is kita ada 4 kat sini, iaitu segmentasi pasaran, analisis pasaran dan ramalan permintaan, analisis pesaing dan juga promosi. Okay, so yang pertama ialah segmentasi pasaran. Untuk segmentasi pasaran ni, ia merupakan pembahagian pasaran yang besar, iaitu pelbagai kepada yang lebih kecil. Kita ada 4, iaitu geografi, demografi, psikografi dan gelagat. Untuk syarikat kami akan fokus kepada psikografi dan gelagat sahaja. Untuk psikografi, kami akan fokus kepada tahap gaya hidup pelanggan kami. Kami akan fokus kepada mereka yang gemar akan makanan terkini. Since produk kita ni ialah produk yang terkini dan agak tular, jadi kami akan target kepada mereka yang lebih gemar mencuba perkara yang baru, terutama dalam kalangan remaja. Untuk segmentasi gelagat, kita akan fokus kepada tahap kesetiaan. Seperti yang kita tahu, jika customer itu setia terhadap satu produk, dia akan setia, tahap kesetiaan dia tinggi, dia akan setia dengan produk itu sampai bila-bila. Jadinya kami akan memastikan pelanggan setia kami tak akan lari kepada pesaing kami supaya dia akan kekal bersama kami. Seterusnya, Syamini. Okay, seterusnya adalah analisis pasaran dan ramalan permintaan. Dengar tak? Hello? Dengar. So, ramalan permintaan ni adalah untuk menganggarkan kuantiti cokoja yang akan kami jual. So, daripada ramalan permintaan ni, kita orang dapat anggar keuntungan yang akan diperolehi, dan kami akan melakukan penyelidikan tentang ramalan permintaan daripada pelanggan ni supaya dapat tahu seberapa minat pelanggan terhadap produk kami dan mereka sanggup untuk beli produk kami. Selain itu, kami juga akan melihat jualan sebenar daripada pesaing supaya kami dapat menganggar seberapa banyak stok yang akan kami dapat jual. Dan kami akan melakukan analisis pasaran supaya dapat mengatur dan merancang strategi yang sesuai. Produk yang kami pilih adalah berdasarkan trend semasa, iaitu cokoja, yang mestinya remaja dan kanak-kanak yang suka makanan manis. Seterusnya. Okay, so seterusnya untuk analisis pesaing, kami buat analisis pesaing untuk mengetahui bahawa sama ada pesaing kami ni ialah pesaing dekat atau pesaing jauh.
melalui analisis pesaing, kami mendapati bahawa para pesaing kami juga menjual produk yang hampir sama dengan kami, tetapi mempunyai beberapa perkara yang berbeza, iaitu seperti harga yang lebih tinggi. Seperti yang kami telah membuat analisis, kami mendapati bahawa mereka menjual dengan harga di antara RM12 hingga RM15, manakala produk kami adalah lebih murah, iaitu hanya RM10 dengan saiz yang sama. Berarti kami akan menarik lebih banyak, kami dapat menarik lebih banyak minat pelanggan kerana mereka dapat membeli barang dengan saiz yang sama tapi harga yang lebih murah. Okay, untuk seterusnya ialah kami mendapati bahawa pesaing kami berada di tempat yang berlainan. Seperti yang telah diterangkan tadi, kami fokus kepada di kawasan UPM dan juga kawasan perumahan. Jadi kami mendapati bahawa pesaing-pesaing kami merupakan terletak agak jauh di antara kami. Jadi kami meramalkan bahawa dia tidak akan mengganggu kami punya perjalanan perniagaan ini. Seterusnya. Okey, aspek pemasaran yang terakhir adalah promosi. So di sini kami akan menggunakan 3 campuran promosi, iaitu penjualan secara langsung, promosi jualan dan pengiklanan. Okey, kalau kami guna jualan secara langsung, kami dapat berkomunikasi dengan pelanggan secara 2 hala, iaitu face to face lah. So dari situ kami dapat menerangkan maklumat produk kepada customer dan dapat bagi tester kepada mereka. Yang kedua adalah promosi jualan, iaitu kami akan memberi promosi secara diskaun ataupun beli satu percuma satu supaya dapat menarik lebih ramai pelanggan lah untuk membeli produk kami. Yang terakhir adalah pengiklanan. Kami akan mempromosikan produk kami melalui Facebook, Instagram dan Twitter. So daripada pengiklanan ni kami dapat mengekalkan pasaran produk kami kepada pelanggan. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan rekod perbelanjaan dan jualan bagi kenanga.co. Seperti yang dipaparkan, kita ada modal awal tu sebanyak RM300. Modal tu disumbangkan oleh setiap ahli kumpulan di mana seorang membayar RM30. Okey, untuk awal-awal ni kita hanya purchase 20 balang dulu. Lepas tu after kita dah jual, kita akan top up lagi 10 balang. Bila kita dapati stok kita semakin berkurang, kita akan purchase lah. Seterusnya, belanja yang terlibat sepanjang kita punya perniagaan ni adalah belanja kos penghantaran dan gaji. Belanja tu dia termasuk macam contohnya kita kan akan ada buat COD ataupun ada yang secara online, ada yang secara COD. So yang COD tu mesti kita akan guna transport ke, jadi untuk isi minyak ke kita boleh claim duit tu, dan kita juga akan guna duit belanja tu untuk beli peralatan seperti plastik untuk bungkus kita punya cokoja lah. Kemudian kos penghantaran tu adalah kos di mana supplier akan hantar stok tu pada kita. So kos penghantaran supplier kepada kita tu adalah dikira sebagai kos penghantaran. Okey, seterusnya kita akan gunakan konsep FIFO dalam perniagaan kita, di mana first stok yang sampai kita akan jual dulu, dan stok tu bila dah habis baru kita akan ambil stok yang sampai selepas tu. Okey, so tu je untuk table ni. Seterusnya Farah. Okay, seterusnya saya akan menerangkan harga jualan untuk 30 barang bernilai RM300 dan kos produk untuk 30 barang ialah RM210. Untung kasar yang dijangkakan oleh syarikat kami ialah RM90. Kos tersembunyi terdiri daripada belanja seperti pembalut gelembung, duit minyak. Pembalut gelembung tu bernilai RM5, duit minyak RM3, lain-lain RM2. So jumlah RM10. Kos gaji RM20, kos penghantaran RM20. So jadi total kos tersembunyi ialah RM50. Seterusnya ialah untung bersih yang dijangkakan oleh syarikat kami ialah RM40.
Itu sahaja daripada saya. Terusnya. Okey, seterusnya penyata aliran tunai bagi syarikat kami. Anggaran penyata aliran tunai daripada kami adalah berdasarkan untung bersih yang kami dapat adalah sebanyak RM40. Dan perbelanjaan yang dikeluarkan daripada modal tersebut yang digunakan adalah sebanyak RM260 dan perbelanjaan tersebut memang habis digunakan RM260. Seterusnya pembiayaan oleh pemilik iaitu shareholder sebanyak RM300 iaitu seorang RM30. Seterusnya tunai bersih yang dipegang adalah sebanyak RM340 iaitu RM300 daripada modal pemilik dan RM40 iaitu untung bersih. Dan tunai akhir bulan yang dipegang adalah sebanyak RM340. Seterusnya. Okey, seterusnya kunci kira-kira aset yang dipegang dalam tunai adalah sebanyak RM160 iaitu daripada baki modal dan juga keuntungan yang dipegang RM160 dan juga daripada bank sebanyak RM180 dan jumlah tersebut adalah sebanyak RM340. Dan liability, kami tak ada liability, kami tidak mempunyai apa-apa tanggungan. Dan yang equity pemilik seperti yang tadi, equity pemilik adalah sebanyak RM300 iaitu setiap seorang akan memberi sebanyak RM30 modal dan keuntungan bersih tadi RM40 dan menjadikan jumlah liability dan keuntungan adalah sebanyak RM340. Itu saja. Cubaan tes. Okay, seterusnya daripada saya ialah analisis kewangan. Untuk analisis kewangan ni kita membuat perancangan lah untuk target jualan kita dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Kerana kita meletakkan target jualan kita selama 4 minggu. Jadi berdasarkan stok yang kita ada, kita telah meletakkan target dalam setiap minggu. Kita dapat menjual 6 unit, 7 unit, 8 unit dan 9 unit. Dan tu merangkumi kesemua total kita punya stok lah. So daripada jualan tersebut kita akan membuat kira-kira dengan menolak harga jualan kasar, menolak jualan kasar, tolak kepada harga kos penjualan dan kita akan mendapatkan untung bersih dengan total RM80. Next. Okay, jadi berdasarkan daripada jumlah untung bersih yang kita dapat tu, iaitu net profit, kita menggunakan formula yang sedia ada untuk mengira kita punya pulangan pelaburan atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil return of investment, ROI. Jadi kita menggunakan formula yang sedia ada dan mendapatkan return of investment kita sebanyak 26.67%. Jadi pada kami pulangan pelaburan ini agak berbaloi lah kerana ia memberi untung kepada kami. Jadi saya rasa daripada analisis kewangan itu sahaja daripada saya. Mungkin ada daripada kalangan ahli kumpulan yang ingin menambah apa-apa yang terlintas dalam kepala sebelum kita tutup kita punya presentation ni. Tak ada kot, rasanya itu saja dari Tak ada. Tak ada. Tak ada ya? Samira tak ada? Semuanya okey. Tak ada. Hafiz semua, Amir, semua okey ya? okey. Benar. Okey, mantap. Okey, jadi saya rasa sekian itu saja daripada kumpulan kami, kumpulan Kenanga.co yang akan menjual Cokoja. Jadi bolehlah beli Cokoja daripada kami.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.